Sebenarnya itu juga kita nak cerita tentang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat elak mungkar baiki diri. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Nur Zaidan bin Haji Hamad, penolong pengarah kanan Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Apa khabar? Assalamualaikum. Sihat. Okey, kalau sebelum ini kita nampak Ustaz di kapsul Ramadan bersama kami di SPM. Kali ini kita bawakan secara langsung orangnya ya. Ustaz, kita nak bercerita tentang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini ya. Kita nak mengelakkan kemungkaran. Kemungkaran itu bukan saja bercerita tentang melanggar undang-undang, tetapi juga dari segi ibadat dan juga amalannya. Bagaimana kita boleh mencerminkan diri kita sebagai Muslim yang mematuhi peraturan dan juga melaksanakan amal ibadat walaupun sepanjang kita berdepan krisis COVID-19 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail, Syamira. Alhamdulillah sekarang kita berada dalam satu bulan yang mulia. Pertama sekali lah, bulan Ramadan. Hari ini kita 22 Ramadan. Dah berada di fasa yang penghujung. Semua umat Islam sedang mengejar Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat. Dan kita, cabaran kita pada tahun ini, Ramadan kita berada dalam wabak COVID-19 dan pemerintah kita, kerajaan telah menetapkan satu peraturan sebagaimana kita sedia maklumlah, berada di fasa PKPB sekarang. Betul, PKPB. Namun walaupun kita dalam diuji ya, dalam keadaan COVID-19 atau COVID-19 sekarang, kita sebagai, kalau dalam konteks kita sebagai manusia Islam, proses untuk membaiki diri dan juga mengelakkan kemungkaran ataupun meninggalkan kemungkaran tetap berjalan. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Islam pun, kita mengalami pelbagai episod dalam pembangunan umat itu sendiri, susah, senang dan sebagainya. Tetapi intipati agama itu dia berjalan, tetap relevan sepanjang zaman. Dia tidak berubah. Cuma kita sesuaikan dengan keadaan. Di dalam konteks Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sekarang, tetapi bertembung kita dengan ibadah yang penting umat Islam, yang cukup nostalgia. Ramai dah orang tak dapat pergi masjid sebelum ini. Hari ini dah mula solat Jumaat di sebahagian masjid dan surau. Walaupun jumlahnya terhad 30 orang, tetapi dapat kembalilah kerinduan kepada rumah Allah. Jadi proses membaiki diri dan juga mencegah kemungkaran itu tetap berjalan. Tetap berjalan walaupun dalam keadaan kita terhad. Hari ini cukup istimewa. Kita kena melihat apa yang Allah bagi pada kita hari ini sebagai satu yang ada hikmah di sebaliknya. Kalau dulu kita pergi masjid, pergi surau, bersemayang, follow imam, ikut imam. Hari ini cabaran kepada ayah-ayah dekat rumah untuk menjadi imam kepada keluarga dia. Ini juga satu proses meningkatkan kualiti diri dia sebagai seorang ketua keluarga dan juga ahli keluarga untuk mengikutinya. Itu dalam konteks yang keluarga. Bagi golongan yang bujang, yang berkahwin pun sama. Solat jemaah kena buat, ibadat tu kena buat di rumah. Dan di masa yang sama meninggalkan kemungkaran. Benda tu bergerak seiring lah. Dia tak boleh setengah orang berfikir nak tunggu aku dah pencen lah, nak tunggu dah aku kata apa dah berumur sikit baru nak memperbaiki diri, sekarang nak enjoy dulu. Tak boleh. Dia memperbaiki diri dan juga mengelakkan kemungkaran itu, dia perlu bergerak seiring. Sebab itu proses diri kita. Sebab itu dalam hidup kita ni ada baik dan juga ada buruk. Kita ada insting untuk buat kebaikan dan juga insting untuk buat keburukan. Memang semua orang ada. Orang Islam khususnya lah, dalam Al-Quran dah tersebut, ya Allah dah sebut dah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maknanya dalam diri kita ni Allah dah ilham dah untuk buat kebaikan dan juga keburukan. Itu terpulang pada kita. Justru itu orang yang memilih kepada membuat kebaikan, berartinya dia berada di jalan-jalan yang benar. Dia mengimpikan nikmat syurga. Tapi kalau kita memilih sebaliknya, ilham yang untuk buat buruk tadi, maka kita kena bersedialah dengan dengan habuan ataupun balasan ketika kita kembali kepada Allah SWT. Jadi justru itu Ramadan adalah peluang dan medan yang terbaik untuk kita perbaiki diri kita. Walaupun kita dalam kesempitan, kesusahan sekarang, tetapi tidak pernah menutup ruang dan peluang untuk kita baiki diri kita. Hari ini teknologi kita boleh guna macam-macam, kita boleh guna. Kita tidak boleh, kita tak boleh memberi alasan
pergerakan terhad itu menjadi alasan untuk kita tak boleh baiki diri. Kita tak boleh bagi alasan bahawa pergerakan terhad itu menyebabkan kita kena komit kebongkaran. Tak boleh. Sebab apa keadaan sekalipun, Islam tu dia relevan sepanjang zaman. Betul. Dan boleh kita sesuaikan. Situasi apa pun. Situasi apa pun. Jadi kita jangan cuba nak tuding orang lain, tuding keadaan. Aku tak boleh buat ni sebab ini. Kita suka tuding kan. Jadi dalam Islam dan benda ni pun relevan dan bersifat universal. Saya kira sahabat-sahabat kita daripada agama lain, bangsa lain juga boleh menerima konsep yang sama. Ustaz, sebenarnya saya setuju dengan Ustaz kata hikmah daripada PKP ini di mana suami yang tidak pernah mengimamkan isteri dan juga anak-anak mengambil kesempatan ini untuk mengimamkan mereka. Tapi ada juga yang mengambil perkara ini disebabkan mereka terlalu banyak masa terluang di rumah, jadi kadang-kadang dia jadi macam malas tahu. Betul. Jadi bagaimana Ustaz sarankan kepada golongan ini supaya terus beribadah? Allah sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kita kena ubah diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini peribahasa Melayu pun ada, tepuk dada tanyalah selera, tepuk dada tanyalah iman. Berartinya kita lah kena ada satu effort yang berterusan. Memang dalam hidup kita ni cabaran tu sangat tinggi. Apatah lagi kalau duduk dah terlalu lama di rumah, bosan pun datang. Bosan pun datang. Waktu tu dah mula dengan karenah anak-anak lagi, melompat sana melompat sini, datang macam-macam perasaan dalam diri kita. Tetapi kita kena rasionalkan lah. Kalau kita memilih hidup kita untuk kita menyebabkan sesuatu yang mendatangkan implikasi buruk pada diri kita, kita kena tanggung lah akibat tersebut. Berarti kita lah kena berusaha bersungguh-sungguh. Dalam keadaan cabaran yang begitu yang kita ada sekarang ni, kalau kita rasa diri kita mudah untuk tewas dengan keadaan ini, kita kena buat sesuatu. Sebab tu kita kena mempelbagaikan medium dalam usaha kita untuk memperbaiki diri itu, untuk mengelak kemungkaran dan memperbaiki diri itu. Medium tu kena perbagaikan. Mungkin kita boleh sekali-sekali media sosial, alhamdulillah lah, of course lah kan. Mungkin boleh berhubung dengan sahabat kita. Sekarang banyak orang buat tazkirah secara online. Semua orang ber-FB live dan sebagainya. Itu one of the way. Satu cara untuk kita perbagaikan supaya mendatangkan keseronokan. Ibadah ni kena ada datang elemen seronok. Kita tak boleh, kita kata tak boleh satu metod saja. Kita kata boleh menyeronokkan, tak semestinya. Kan? Ada orang dia suka dengan ustaz cakap kat kuliah kat surau, ada orang dia suka tengok ustaz cakap kat YouTube. Ada orang suka membaca. Ada orang suka berbual dengan kawan untuk bercerita tentang agama. Kan? Hari ini pun PB ni pun kita dah boleh pergi ke kedai-kedai makan dengan syarat tertentu, bolehlah jumpa kawan kita dengan mengikut syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu juga salah satu cara. Jadi kita menjawab soalan Syamira tadi, makna kena mempelbagaikan. Selain daripada kekuatan diri kita sendiri, bergantung pada Allah, berdoa di 10 hari terakhir, malam terakhir Ramadan ini, minta Allah beri kekuatan kepada kita supaya kita boleh bergerak ke arah kebaikan itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Itu tetap kita kena buat. Tapi di masa yang sama, kepelbagaian effort atau usaha tu kena ada. Sebab itu kena ada rangkaian antara kawan-kawan kita. Walaupun kita tak boleh bergerak terhad sekarang, nak berjumpa dah tak boleh ada close contact, close conversation dan sebagainya, tetapi boleh menggunakan media-media yang ada supaya kita nak naik minat tu, minat untuk memperbetulkan diri kita, memperbaiki diri kita. Sebab diri kita ni memang kena sentiasa dimuhasabah, diperbetulkan. Anak-anak kita berada 10 terakhir Ramadan, inilah medan yang terbaik. Bangunlah malam. Kan, ambillah semayang sebelum kita bersahur. Kan, sahur kita sekitar 4:45 kan. Allah, 5 minit tahajud. 5 minit ni Maya Mira kan. Boleh buat tahajud, boleh buat hajat, boleh buat solat taubat kan. Mana tak ada masalah. Nak panjang sikit, ambil 10-15 minit. Itu atas kita. Betul. Allah menyediakan peluang kepada kita. Allah menyediakan medan kepada kita. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesuatu yang Allah bagi itu mesti ada hikmah. Dan dia tetap bersifat pengasih dan penyayang kepada hamba. Jadi inilah medan dan peluang.
untuk kita baiki diri kita, untuk kita pulihkan diri kita, untuk kita cari yang kata apa, tunjukkan kelebihan dan kekuatan diri kita. Okey. Ustaz ada menyebut tentang bagaimana kita mengkagumi dan juga menikmati kita kata Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Penyayang. Saya teringat disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dia terdaya olehnya. Dia akan mendapat pahala atas kebaikan yang diusahakannya dan juga akan mendapat dosa atas kejahatan yang diusahakannya. Ada yang memberikan tamsilan dan juga pandangan bahawasanya sekiranya kita diuji melambangkan Allah sayang kepada suatu umat ataupun kaum. Tetapi bagaimana pula mereka yang tidak diuji ataupun diberikan kesenangan? Adakah itu menggambarkan bahawasanya kasih sayang Allah itu tidak ada kepada ataupun satu kaum itu, ataupun keadaan yang sebaliknya itu boleh berlaku, Ustaz? Okey. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Saya sebut teks saya sikitlah apa maksud tadi. Artinya dalam hidup kita ni memang Allah tak akan bebankan kepada umat manusia melainkan kita sendiri mampu, kan? Jadi itu konsepnya lah. Berarti dalam kehidupan kita, kalau Allah nak bagi sesuatu tu kepada seseorang, sebab dia Maha mengetahui. Dia tentukan dah orang si A ni dia mampu buat apa. Even dalam kerjaya kita pun, setiap kita ada kapasiti kemahiran berbeza-beza. Yang menentukan keupayaan kita. Kalau semua orang sama, susahlah. Mesti ada berbeza-beza keupayaan. Termasuk juga situasi kehidupan. Ada orang Allah bagi dia, Allah takdir kepada dia atas usaha yang dia buat, dia mendapat kesenangan hidup. Kan? Ada orang atas usaha yang dia buat, dia mencapai kesusahan hidup. Atas laluan yang dia lalui. Semua orang berbeza-beza. Tetapi kecintaan dan baik sangka kita pada Maha Pencipta tu kena ada. Kena ada. Sebab tu dalam hidup kita yang dikatakan konsep takdir tu maknanya apa yang Allah takdirkan untuk kita. Tapi bukanlah dia takdir untuk kita tu kita jadi macam okeylah aku takdirkan susah-susah lah aku. Tak. Dia ada tuntutan untuk kita berusaha. Betul. Berusaha. Sebab itu kita ada minta sentiasa berdoa, kena berdoa menambah rezeki. Berdoa supaya menambah umur, panjangkan umur. Maknanya kenapa? Sebab kita nak panjang umur, contohlah kan kalau dalam konteks umur, bukan panjang umur biasa-biasa saja, panjang umur dalam keadaan beriman. Ala ta'atika wa ta'ati rasulika, dan doa hari kelahiran kan. Maknanya kenapa kita panjang umur? Supaya kita taat pada Allah. Jadi apabila kita panjang umur dan juga mendapat apa saja rezeki kita, mesti dalam konteks ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dapat sedikit, alhamdulillah, ada hikmah dia. Kadang-kadang ada orang dapat sedikit, dia beriman. Bila dia dapat banyak, dia lupa. Masa sikit, sedekah. Dia dapat banyak, lupa pula nak sedekah. Maknanya kesenangan itu satu ujian untuk dia. Betul. Bukan nikmat. Ada orang dapat kekayaan, dia dekat dengan Allah. Berartinya kekayaan itu nikmat. Tapi kalau dia dapat kekayaan, dia lupa Allah, itu bukan nikmat. Itu ujian. Malangan jadi bala kepada diri dia. Dulu waktu susah boleh tolong orang, boleh bersedekah, boleh keluar zakat, contoh. Apabila dah kaya, contohnya sayang pula nak keluar zakat. Ada pula sebaliknya, masa kaya baik, berdekat kepada Allah, Allah sayang aku lah, ya Allah, syukur. Tiba-tiba susah, lupa Allah. Allah tak sayang aku ni sebab aku susah. That's wrong, salah. Hidup kita ni, apa saja ketentuan Tuhan kepada kita, mesti ada hikmah dia. Dan Allah sayang kita. Tapi usaha kena buat. Bukan kata kita duduk, dah jadi. Apa saja, sama ada kekayaan, kemahiran, whatever. Dia bukan datang begitu saja. Kita nak berbuat bercakap-cakap ni pun perlu kemahiran. Bukan dia boleh begitu saja. Abang-abang cameraman kita sini pun kan, makna belajar kemahiran, makna kena explore dan improve makna diri kita. Supaya kita meningkat menjadi satu tahap yang lebih baik dan dalam keadaan berhubung dengan Allah Ta'ala. Ada orang dia tak susah, tak dapat, tak sihat badan dia, tak kaya, tak dapat kemahiran, berhubung dengan Allah. Hari-hari minta ke Allah. Kita kalau kita dalam konteks kita orang Islam, 5 hari kita punya check in kita dengan Allah melalui ibadah fardu kita. Dan ada lagi tambahan sunat sebelum dan selepas. Berarti selagi mana ada kontak kita dengan Allah Ta'ala secara berterusan, kita kena yakin. Dan apa yang dia bagi pada kita tu, itulah setakat hari ini. Jangan pula rasa kecewa. Sebab itu kita doa pada Allah, dia kena doa je. Kalau kita ada 5 perkara kita minta Allah, hari-hari 5 lah. Kalau dah dapat 1, 4 lagi.
Contoh, kalau belum dapat minta kat Allah, jangan jemu pula. Setengah orang dia jemu. Kan? Lepas sebulan, ya Allah macam biasa lah. Tak senarai dah 5 tu. Sebab dia ada jemu, dan Allah tak minta kan. Dah berapa kali dah aku pergi Mekah. Doa depan Kaabah. Balik macam tu juga. Amanah dia datang. Jadi keberhasilan daripada usaha kita itu, doa kita itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Jadi hidup kita kena diteruskan. Nama kalau kita kait dalam konteks PKPB kita sekarang ni, kita kena teruskan. Dalam konteks kehidupan kita kena taat pada pemerintah. Kita semua mengharapkanlah supaya tak ada lagi fasa seterusnya. Tetapi apa-apa pun kita kena taat. Pemerintah di semua agensi kerajaan yang ada mempunyai kepakaran masing-masing. Even kita di agensi agama pun kita sentiasa bersama dengan MKN, dengan KKM dan sebagainya untuk membuat keputusan yang terbaik. Contoh dalam konteks kita hari ini, Menteri pada buat pengumuman semalam, kita dah benarkan solat Jumaat dengan mematuhi peraturan-peraturan. Bersyarat. Jadi rakyat di negara kita, khususnya umat Islam yang akan berkunjung ke masjid dan surau Jumaat hari ini, kena bagi kerjasama kepada pemerintah. Kena bagi kerjasama kepada pihak-pihak yang menguruskan masjid dan surau. Supaya operasi kita berjalan lancar. Kalau dalam konteks wilayah kita 30 orang. Satu masjid dan juga satu surau untuk solat Jumaat. Penuh 30, yang lain kita minta izin supaya boleh bersurai dan balik sembahyang di rumah. Jangan nak buat rusuhan pula. Kenapa ni rumah Allah tak boleh masuk? Ni tak faham. Solat berjemaah tu bolehlah join. Boleh. Maknanya mungkin sekejap lagi solat asar boleh lagi 30 orang juga Jumaat. Di semua sekali kita tetapkan 30 orang dalam konteks wilayah lah. Tapi ada negeri lain yang berbeza jumlah. Itu tak apa. Itu dalam bidang kuasa masing-masing lah. Tapi yang penting saya kita sini, ketaatan kepada Allah Ta'ala dia bergerak seiring dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Dia tidak ada contradiction. Setengah orang cuba tabur fitnah dalam media sosial. Itulah. Apa ni kerajaan tidak membenarkan masjid, tutup masjid dan sebagainya. Kita tidak boleh bercakap dalam konteks yang mengikut kita punya emosi, mengikut kita punya pandangan. Kita lah hidup ni kita berjamaah, bergerak seiring dengan pemerintah, bergerak seiring dengan masyarakat kita. Mungkin kita boleh melihat contoh di luar negara, boleh fine. Sekarang ini semua orang boleh akses maklumat kan. Tapi setiap negara dia ada realiti yang berbeza-beza. Kan, berbeza-beza. Jadi pemerintah dia buat keputusan di negara masing-masing berdasarkan kepada dia punya realiti masing-masing, situasi masing-masing. Dan alhamdulillah Malaysia macam kita tahulah antara negara yang terbaiklah di dunia dalam pengurusan COVID ni kan. Maknanya kes kita pun berada dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Berkat kerjasama. Kerjasama rakyat jelata tu yang sangat penting. Walaupun kerajaan meletakkan satu sistem pengurusan PKP dan konteks sekarang PKPB ni yang cantik dan smart, tetapi kena melibatkan kerjasama yang terbaik daripada rakyat kita yang berbilang agama dan juga bangsa. Semua orang kena bagi kerjasama. Kalau tak, kita susah. Sekiranya arahan itu baik untuk kebaikan ummah dan juga untuk kemaslahatan bersama, maka ia wajib dipatuhi. Betul. Baik. Satu perkongsian yang cukup kolektif dan juga baik juga. Terima kasih kepada Ustaz Nur Zaidan sekali lagi bersama kami. InsyaAllah kalau dalam perkongsian yang lain, mungkin kalau bukan di perkongsian di sini, mungkin dalam perkongsian kapsul Ramadan juga, penghargaan kepada Ustaz kerana selalu berkongsikan, kita kata, idea-idea dan juga buah fikir untuk mengimarahkan Ramadan kali ini. Terima kasih Ustaz.